Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Dolsa dan ini Pastikan Sahih edisi 4 Oktober 2021. Saya akan menemani anda dalam tempoh 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan dalam dan juga luar negara. Kita mulakan seperti biasa perkembangan terkini kes COVID-19 dalam negara. Setakat 4 Oktober 2021 jam 12.30 hari, negara terus mencatatkan penurunan jangkitan kes COVID-19 kini di bawah angka 9,000 iaitu 8,075 kes, dan kalau kita dapat melihat secara keseluruhan yang anda saksikan di kaca TV ketika ini, banyak negeri mencatatkan penurunan. Antara yang paling ketara sekali adalah di Selangor sebanyak 686 kes, dan hanya dua negeri sahaja mencatatkan 4 digit iaitu di Kelantan 1,020 kes dan juga di Sarawak 1,189, dan hanya di Labuan mencatatkan 1 digit iaitu 2 kes. Baik, seterusnya kami ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan peratusan terkini vaksinasi dalam negara. Ini yang kami dapat kongsikan kepada anda maklumat-maklumat penting berkenaan dengan vaksinasi. Setakat semalam jam 11.59 malam, sejumlah dos diberikan sebanyak 206,574 dos merangkumi dos pertama dan juga dos kedua. Dan secara kumulatif jumlah dos diberikan kini melebihi 44 juta dos. Dan ini yang menjadi indikator penting berkenaan dengan kebenaran merentas negeri yang akan diumumkan kerajaan. Sebaik sahaja populasi dewasa mencapai 90% dan kini 87.6%. Vaksinasi bagi populasi dewasa bagi dos lengkap dan sekurang-kurangnya satu dos kini 94.3%. Ini adalah indikator penting untuk kita semua bagi kita meneruskan ataupun buka dengan selamat ataupun reopening safely yang sedang diusahakan oleh kerajaan untuk memasuki ke fasa berikutnya iaitu fasa endemik. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda berkenaan daripada portal sebenarnya.my berkenaan dengan Kerajaan Negeri Kedah ingin merujuk kepada berita yang tular di media sosial berkaitan seorang pelajar perempuan di daerah Baling yang meninggal dikaitkan dengan suntikan vaksin COVID-19. JKN Negeri Kedah telah membuat siasatan segera mengenai perkara berkenaan dan mendapati ianya adalah tidak benar. Hasil siasatan mendapati arwah merupakan seorang remaja lepasan SPM yang bukan lagi pelajar sekolah. Beliau telah menerima satu dos suntikan vaksin COVID-19 pada 5 September 2021 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Tun Abdul Razak Baling. Beliau ada mengadu sakit perut pada 19 September 2021 dan telah diberi rawatan di Hospital Baling. Namun begitu, 20 hari selepas divaksin iaitu pada 25 September 2021, beliau dibawa ke Hospital Baling kerana tidak sedarkan diri. Tahap kesihatan beliau cepat merudum dan kemudiannya disahkan meninggal dunia. Baik, seterusnya, menurut Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC menafikan mengeluar sebarang maklumat berkenaan dengan tawaran voucher yang boleh ditebus untuk tunai kepada syarikat yang berdaftar di bawah SSM. MDEC menyedari terdapat banyak percubaan termasuk maklumat terbaru ini yang telah menggunakan namanya di media sosial dan WhatsApp untuk menipu orang ramai. MDEC ingin menegaskan bahawa maklumat atau hantaran berkenaan adalah palsu dan telah memberi persepsi negatif kepada program sokongan pendigitalan perniagaan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk para peniaga. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu kenyataan media daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial berkenaan dengan isu ada individu yang menyamar sebagai majikan melalui aplikasi WhatsApp. Kalau kita melihat kepada kenyataan penuh yang dikeluarkan, JSJK mengesan modus operandi baru iaitu penipuan yang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memperdaya mangsa melalui kaedah penyamaran sebagai majikan berdasarkan siasatan. Suspek akan menghubungi mangsa dan menyamar sebagai majikan. Ini antara modus operandi baru yang dikenal pasti oleh pihak Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan penyamaran sebagai majikan. Anda diminta untuk terus berhati-hati dengan modus operandi yang kami kongsikan kepada anda. Baik, seterusnya, keberkesanan COVID-19 untuk warga emas tunjuk kesan yang ketara.
Kesamaan digital merentasi usia merupakan tema sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan yang disambut pada 1 Oktober lalu. Bersesuaian dengan situasi semasa, warga emas perlu didedahkan dengan pengetahuan digital dan contoh paling dekat ialah kemahiran menggunakan aplikasi MySejahtera. Sejak awal pandemik COVID-19, MySejahtera telah menjadi rakan akrab setiap penduduk di Malaysia untuk daftar masuk lokasi premis, temu janji vaksinasi, pelaporan kendiri kes positif, penilaian kesihatan kendiri, sijil digital vaksinasi serta HSO dan akan datang boleh membuat aduan pelanggaran SOP melalui aplikasi yang sama. Aplikasi ini akan dikemaskini dengan ciri-ciri dan kemudahan baharu dari semasa ke semasa dalam usaha digitalisasi sepenuhnya pengurusan COVID-19 di Malaysia sejajar dengan pelan kerajaan untuk beralih ke fasa endemik. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu isu yang dibangkitkan oleh ramai pihak setelah rancangan Malaysia ke-12 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan penjelasan cadangan kerangka jaringan keselamatan Bumi Putra. Di mana anda dapat saksikan di kaca TV ketika ini adalah makluman yang dikongsikan berkenaan dengan penjelasan dalam perkara terbabit, iaitu di mana merujuk kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat pengumuman berhubung cadangan memperkenalkan rangka jaringan keselamatan Equity Bumi Putra. Pengumuman tersebut telah menyatakan bahawa untuk memastikan pemilikan Equity Bumi Putra yang mapan, kerangka jaringan keselamatan Equity akan diperkenalkan supaya penjualan saham atau syarikat Bumi Putra yang ditawarkan dan dijual kepada konsortium syarikat atau individu Bumi Putra yang lain. Dan dalam kenyataan yang sama, banyak menyentuh berkenaan dengan penjelasan penting supaya semua pihak tidak terkeliru dan juga salah faham berkenaan dengan apa yang diumumkan dalam kerangka rancangan Malaysia ke-12. Baik, semua sedia maklum bahawa vaksinasi kepada golongan remaja di bawah program dan juga dipantau oleh CITFA itu sudah berlangsung sudah beberapa minggu yang lalu. Dan ini adalah peranan ibu bapa selepas anak-anak anda divaksin, khususnya golongan remaja 12 sehingga 18 tahun. Di mana kami kongsikan kepada anda tata caranya sama, kesan sampingannya sama dan anda perlu pastikan anak-anak anda berada dalam keadaan sihat sebelum pergi ke vaksinasi. SOP-nya masih sama jika anak-anak anda mempunyai kesan sampingan ataupun tidak sihat ataupun mempunyai gejala, anda tidak perlu membawa anak anda ke PPV yang terpilih untuk mendapatkan vaksin dan anda perlu memantau kesihatan anak anda dalam tempoh 48 jam kerana itu adalah standard antarabangsa untuk kesan sampingan dalam tempoh 48 jam ataupun selama 2 hari. Dan seterusnya, vaksinasi remaja juga turut diperluaskan kepada pemberian vaksin kepada remaja OKU. Dan ini apa yang kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan sedikit infografik bagi memahamkan kepada semua pihak bagaimanakah pemberian vaksin kepada golongan remaja OKU dijalankan. Kepada anda sebagai ibu bapa yang mempunyai anak OKU dan sebagainya, anda boleh merujuk kepada infografik ini untuk memastikan bahawa program pemberian vaksin kepada golongan ini berjalan dengan lancar. Baik, dan ini yang kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan kemaskini terkini aplikasi MySejahtera yang anda boleh muat turut secara percuma. Ini kini dimuatkan ataupun dikemaskini dengan butang aduan kepada mereka, premis atau sesiapa sahaja yang didakwa ataupun didapati melanggar peraturan SOP yang telah ditetapkan. Anda boleh melaporkan sebarang aduan yang berkaitan dengan pelanggaran SOP hanya melalui aplikasi MySejahtera dan tindakan pantas akan diambil oleh pihak berkuasa. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini.
in Malaysia have very consciously referred to ourselves as Keluarga Malaysia. Together and putting aside our differences will protect life and livelihoods. We will ensure that Malaysia will not only bounce back, but will thrive as the world emerges from the depth of the pandemic. I'm here to call for us to work together in the spirit of a world family to address the deep-rooted challenges of inequality, political instability, and global governance. Politik matang yang memerlukan kepada situasi coexistence. Kita mesti menerima realiti dalam dunia sekarang ini, kita perlu coexist. Politik confrontational, politik berlawan, politik benci, politik racism, itu tidak ada tempat lagi bagi sebuah negara Malaysia yang maju dan moden. Sebab itu MOU yang diwujudkan itu adalah satu manifestasi di mana kerajaan sekarang, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ingin mengambil pendekatan yang inklusif. Pembangkang kekal dengan peranan pembangkang. Kita mengiktiraf tentang perlunya check and balance. Kita mengiktiraf peranan pembangkang dalam konteks parliamentary demokrasi. Tetapi pada masa yang sama, kita ada banyak common ground demi kepentingan rakyat, demi kestabilan politik, demi proses pemulihan daripada COVID-19. Maka common ground yang sedemikian tidak harus memisahkan kita. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kebenaran untuk rentas negeri akan diumumkan sebaik sahaja kadar vaksinasi mencapai 90%. Selain itu, rakyat dibenarkan untuk ke luar negara tanpa memohon My Travel Pass. Ia susulan peningkatan kadar vaksinasi yang kini menghampiri 90%, iaitu lebih 87% setakat semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau amat memahami keluh kesah rakyat yang ingin pulang ke kampung menziarahi ibu bapa. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan bahawa langkah kerajaan menaikkan daripada 80% kepada 90% kadar vaksinasi adalah bertujuan memastikan tiada negeri yang ketinggalan sebaik sahaja ia diumumkan. Tetapi kerana masalah kesihatan kita sekat pergerakan kita. Tapi saya dah kata kita tidak akan sekat pergerakan rakyat kita selama-lamanya. Saya percaya masa untuk rentas negeri itu sudah pun hampir. Ya, saya akan immediately umumkan kebenaran rentas negeri apabila sampai 90%. Ya, kita akan membenarkan rakyat kita keluar negara tanpa memohon travel pass. Wow. My Travel Pass lagi. Mana My Travel Pass tidak akan digunakan apabila program vaksinasi mencapai 90%. Yang saya jangka daripada penduduk keseluruhan. Ya. Kita bukan ambil state by state, tapi keseluruhan. Bermakna seperti saya kata tadi, mungkin tak lama lagi. Kerajaan akan menyelaras pusat internet di kawasan bandar dan desa yang dikendalikan oleh kementerian berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia akan dilancar sebagai pusat digital keluarga Malaysia yang akan diselaras Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Tumpuan bukan semata-mata dari segi latihan, tetapi supaya penglibatan masyarakat B40, luar bandar, termasuk luar bandar, untuk terlibat dengan online business ataupun bisnes perniagaan atas talian yang sekarang ini merupakan satu perkara yang menjadi budaya kepada masyarakat Malaysia. Apabila pandemik COVID-19 tidak membolehkan perniagaan secara bersemuka, maka ramai rakyat kita terlibat dengan perniagaan di atas talian. Dan kita nak train masyarakat luar bandar dan mereka juga menggunakan pusat internet di kampung mereka untuk terlibat dalam
perniagaan online ini. Dalam pada itu, kerajaan merancang untuk menyediakan bantuan modal kepada golongan usahawan dan peniaga yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri berkata ia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memulakan semula perniagaan. Kementerian Keuangan juga sedang meneliti mekanisme pembayaran balik atau moratorium ke atas bayaran prinsipal atau faedah. Beliau yakin sekiranya bantuan itu dapat diberikan kepada PMKS, usahawan dan peniaga dalam sektor itu boleh mulakan kembali perniagaan masing-masing. Dengan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Tengku Zafrul, bahawa kita biasa selama ni kita beri one off punya bantuan, ya. Tetapi bagi peniaga-peniaga, one off perniagaan tidak mencukupi. Kalau yang mikro mendapat RM3,000 one off, bantu mereka dari segi untuk meneruskan hidup. Tapi apabila ekonomi semakin dibuka, kalau kita lihat banyak syarikat-syarikat perniagaan terutama mikro telah pun menutup perniagaan. Dan mereka memerlukan modal untuk start-up bisnes. Kementerian Pendidikan KPM tetap dengan pendirian memulakan takwim persekolahan sesi 2022 pada Mac tahun hadapan. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata pendekatan itu diyakini memberi ruang mencukupi kepada pelajar mencapai tahap penguasaan minimum yang diperlukan sebelum melangkah ke kelas berikutnya. Kementerian telah mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk guru, wakil PIBG, pengetua, guru besar dan pakar-pakar serta persatuan pengurusan bagi memastikan ketetapan tersebut mengambil kira pelbagai aspek. Menerusi pelanjutan takwim dari Disember hingga Mac 2022 bermakna peralihan darjah atau tingkatan akan berlaku pada Mac tahun hadapan. Masuk balik seperti mana kita umumkan, masuk balik bulan Januari, bulan Februari itu kekal dalam kelas yang sama, kemudian bulan Mac baru mereka naik ke kelas berikutnya. Itu ketetapan kita dan seperti mana saya sebut tadi, ketetapan ini dibuat dengan penuh penelitian, mengambil kira pelbagai faktor dan kita melihat bahawa itulah merupakan ketetapan yang terbaik. Semua universiti awam UA diarah mematuhi peraturan dan juga arahan mengurangkan iuran pengajian sebanyak 20% untuk pelajar semester pertama sesi 2021-2022. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad dalam satu kenyataan menjelaskan berdasarkan situasi semasa pandemik, kenaikan iuran tidak sepatutnya berlaku. Malah tegasnya, semua universiti awam perlu mematuhi arahan yang dikeluarkan KPT sebelum ini. Langkah pengurangan itu juga selaras usaha kementerian menjaga kebajikan mahasiswa khususnya di bawah inisiatif KPT Prihatin. Kerajaan akan terus menumpukan beberapa sektor terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 dalam Belanjawan 2022 yang akan dibentang 29 Oktober ini. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, ia meliputi pelancongan, peruncitan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS. Selain itu, unjuran pertumbuhan ekonomi negara turut diumumkan dalam perbentangan belanjawan tersebut. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, kerajaan optimis ekonomi negara mampu pulih tahun hadapan selari dengan unjuran pertumbuhan positif oleh Dana Kewangan Antarabangsa IMF dan Bank Dunia bagi 2022. Katanya, ia boleh dicapai menerusi komitmen tinggi kerajaan memulihkan semua sektor terjejas walaupun tempoh pemulihan mungkin berbeza dan bergantung kepada sektor ekonomi berkenaan. Keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian aktiviti berasaskan pertanian di Perlis berpotensi diketengahkan sebagai produk agro pelancongan. Ia secara tidak langsung mempelbagaikan lagi sumber pendapatan, golongan petani, penternak dan nelayan selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan muda. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah terdapat banyak lokasi pelancongan baharu di Perlis yang dapat menarik ramai minat apabila rentas sempadan negeri dibenarkan tidak lama lagi. Sehubungan dengan itu, baginda bertitah semua pemain industri di negeri itu harus membuat persiapan rapi dan melipat gandakan promosi termasuk memanfaatkan platform media sosial.
Sebanyak 700 permohonan rumah ikram keluarga Malaysia dalam tempoh seminggu diterima Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, kumpulan pertama seramai 100 orang dijangka mula memasuki kediaman Rabu ini. Beliau yang ditemui pemberita di Angkasa Puri. Inisiatif secara bersasar dan bersepadu yang dibuat oleh pihak KPKT bagi merawat keresahan yang dialami oleh rakyat, terutamanya mereka yang kehilangan pekerjaan, kekurangan pendapatan dan akhirnya mengalami peristiwa-peristiwa yang agak pahit dalam kehidupan, diusir, dan kita cuba sediakan tempat mereka berteduh. Cuma ini hanyalah sebagai langkah, saya sebut sekali berulang kali, penampan. It's a cushion measures. Bila cushion ni dia bersifat temporary. Sebab tu saya letakkan had 2 tahun. Baik, perkembangan berikutnya. Sabah membenarkan majlis rasmi kerajaan dan swasta termasuk perasmian dan bengkel mulai hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata, kebenaran itu adalah mengikut syarat iaitu semua yang hadir lengkap divaksin dengan kapasiti 50% ruang premis. Bagi individu belum divaksin atas masalah kesihatan atau perubatan yang disahkan pegawai perubatan berdaftar perlu menjalani ujian pra-majlis menggunakan kit ujian kenduri saliva sebelum hadir disaksikan penganjur atau pengesahan daripada pengamal perubatan. Tiada keperluan untuk Pusat Pemberian Vaksin Mega ataupun PPV Mega meneruskan operasi pemberian vaksin COVID-19 berikutan majoriti rakyat telah menerima vaksin lengkap, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau berkata justru PPV yang mencapai liputan vaksinasi yang baik akan mula ditutup. Menurutnya, PPV WTC ditutup secara rasmi hari ini selepas 150 hari beroperasi sejak 5 Mei lalu. Khairi berkata beberapa PPV masih dibuka bagi program vaksinasi remaja, manakala klinik kerajaan dan swasta akan dijadikan PPV melibatkan dos ketiga dan dos penggalak. Baik, semakin hari semakin baik. Kes jangkitan COVID-19 terus menyaksikan penurunan dan Oktober bakal menjadi bulan yang paling penting kerana banyak aktiviti kembali dibuka dengan kadar vaksinasi penuh golongan dewasa mencapai sasaran 90% dan bilangan remaja divaksin terus meningkat. Rentas negeri, pembukaan pusat pelancongan, pembukaan institusi pengajian tinggi, pembelajaran di sekolah secara fizikal, pembukaan venue sukan kepada kehadiran penonton antara senario yang akan kembali mewarai suasana harian negara ini. Badan bukan kerajaan dan sektor swasta perlu memainkan peranan penting dalam sudut advokasi bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat ketika fasiliti kesihatan kerajaan kini menumpukan usaha memerangi pandemik COVID-19, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau berkata penganjuran acara seumpama Walkathon Amal Can Work For yang dijalankan secara maya ini adalah tepat pada waktunya untuk memupuk gaya hidup sihat walaupun berhadapan dengan cabaran normal baharu. Ini juga memberi gambaran bahawa aktiviti-aktiviti yang pernah dilakukan dalam keadaan normal sebelum pandemik melanda masih boleh dilaksanakan dengan pendekatan sedikit berbeza. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi, kembali selepas ini.
Malaysia continues to call for the deployment of a temporary international presence in the city of Al-Quds to monitor the cessation of hostilities in the OPT. The international community must spare no effort to ensure the safety, protection, dignity and well-being of the Palestinian civilian population. Malaysia has and will continue to lend its unwavering support and solidarity to the Palestinians. Itulah prinsip asasnya. Pertama sekali, anak ini dah lama renggang daripada sistem persekolahan bersemuka, kita nak kembalikan mereka. Yang kedua, kembalikan mereka bagaimana? Dalam keadaan yang selamat. Bagaimana kita nak laksanakannya? Ada SOP dan kaedah baru. Bagi contoh, penggiliran, SOP baru dan kaedah-kaedah lain yang kita pastikan, usahakan supaya anak-anak ini berada dalam satu ekosistem yang baik untuk mereka. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Inklusif akan terus bersiaran pada malam ini. Sebaik sahaja siaran berita perdana, malam ini kita akan bercakap berkenaan dengan pulihkan industri pelancongan seni dan budaya bersama dengan menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Ini adalah penting untuk kita melihat bagaimana pelancongan dalam negara ataupun pelancongan domestik dibuka semula. Baik, seterusnya bicara naratif akan bersiaran kemudiannya berkenaan dengan Digital Film 2021, platform rancangan perkembangan industri franchise bersama dengan dua tetamu pada malam ini jam 9 malam di saluran TV1 dan juga di saluran berita RTM serta di RTM Klik. Baik, seterusnya Parlimen masih lagi berlangsung. Anda boleh saksikan siaran langsung dari Parlimen bermula Isnin hingga Khamis pada jam 10 pagi. Ini penting untuk kita ikuti apa yang dibahaskan dari Dewan Rakyat. Dan seterusnya, selamat menyambut Hari Pendaftaran Negara. Ianya akan disambut secara maya pada 15 Oktober iaitu pada Jumaat dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Dalam Negeri. Dan seterusnya, pertandingan Bina Kata, Perpustakaan, Kesusasteraan dan juga Dokumentasi. Tarikh tutup pada 10 Oktober 2021. Anda boleh imbas kod QR untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, Pastikan Sahih kini berada di penghujung rancangan. Kepada anda terus berada dalam keadaan selamat. #Buka dengan selamat ataupun reopening safely dan #Keluarga Malaysia selamat bersama. Saya Hafidh Hussain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.